Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Najwa Wafdia binti Arizmi, merupakan pelajar Kolej Inovatif Antarabangsa dan mengambil jurusan Diploma Haji dan Umrah Management. Untuk tugasan ini, saya memilih tempat pelancongan kewarisan bersejarah iaitu di Bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur, Malaysia. Bangunan Sultan Abdul Samad merupakan di antara bangunan lama yang terdapat di Kuala Lumpur dan merupakan bangunan warisan yang masih dilindungi keaslian reka bentuknya. Bangunan ini dibina pada tahun 1893, tetapi peletakan batu asas bagi bangunan ini hanya dibuat pada 6 Oktober 1894 oleh Sir Charles P.H. Mitchell yang merupakan Gubernur Negeri Selat ketika itu. Bangunan ini siap dibina dan digunakan pada tahun 1897. Nama bangunan ini diambil sempena nama Sultan Selangor yang memerintah pada ketika itu, iaitu dalam tahun 1896. Bangunan ini merupakan masyhur tanda Kuala Lumpur yang gagah pada masa itu. Bangunan Sultan Abdul Samad terletak pada satu tapak di antara pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak dan terkenal kerana merupakan satu tapak yang strategik iaitu di tengah-tengah pusat bandar Kuala Lumpur. Keluasan kawasan tersebut adalah 10,200 meter persegi. Di bahagian belakangnya terdapat Jalan Belanda yang kini dikenali sebagai Jalan Mahkamah Persekutuan. Kedudukan bangunan dikatakan strategik kerana terletak berhampiran dengan Dataran Merdeka, Kelab Diraja Selangor dan Masjid Jamek yang kesemuanya terletak berhampiran Sungai Gombak. Sebelum merdeka, bangunan Sultan Abdul Samad merupakan sebuah pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu, pejabat Residen Jeneral dan pejabat besar pos. Selepas kemerdekaan pula, ia dijadikan sebagai Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Majlis Mesyuarat Negeri dan Pembendaharaan Kerajaan. Bangunan Sultan Abdul Samad ini juga menempatkan Mahkamah Agung Malaysia dan sebahagian daripada Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tahun 1978. Pelan bangunan ini telah direka bentuk oleh arkitek dari British yang bernama A.C. Norman yang bekerja di Jabatan Kerja Raya di Kuala Lumpur dan dibantu oleh seorang jurutera yang berasal dari British iaitu C.S. Punnar. Bangunan Sultan Abdul Samad ini sangat unik seni binanya dan merupakan di antara bangunan yang tersohor pada ketika itu. Ia mempunyai dua tingkat setinggi 57 kaki yang berbentuk ladam dan di tengah-tengahnya terdapat satu dataran tinggi segi empat yang dipagari oleh batas-batas pokok bunga yang cantik. Terdapat juga 3 kubah, 1 menara jam dan sebuah arkad. Bangunan ini juga mempunyai satu serambi besar yang tertutup yang merupakan suatu elemen penting dalam reka bentuk bangunan ini. Bangunan Sultan Abdul Samad yang berbentuk sersenik merupakan satu ciri seni bina Moorish dan Monggol yang berunsurkan Islam. 3 buah kubah yang menghiasi bangunan ini membuktikannya. Pada peringkat awal, ia diperbuat daripada kayu dan batu bata yang dicat berwarna hitam. Namun, ianya telah digantikan dengan kubah yang bersalut tembaga. Sebanyak 152,000 telah dilaburkan untuk membina bangunan ini dan merupakan bangunan yang termahal di rantau ini pada ketika ianya didirikan. Pada sekitar tahun 1978, pengubahsuaian bangunan telah dibuat dan siap sepenuhnya pada tahun 1984 dengan anggaran belanja sebanyak 17.2 juta. Pada ketika itu, kerajaan Australia telah menyumbang sebanyak 200,000 sebagai kos menyadur tembaga bagi ketiga-tiga kubah yang terdapat pada bangunan tersebut pada tahun 1982. Pengubahsuaian dilakukan hanya pada bahagian dalam bangunan tanpa menjejaskan bahagian luarnya dan kedudukan asal bangunan tersebut. Selepas siap sepenuhnya, bangunan Sultan Abdul Samad ini sekali lagi dirasmikan pada tahun 1984. Selain itu, dari sudut pelancongan bangunan dan monumen bersejarah mampu menarik minat pelancong sama ada pelancong tempatan maupun pelancong dari luar negara yang melawat negara ini. Bangunan ini juga merupakan faktor dominan bagi pelancong yang melancong di negara ini selain daripada Petronas Twin Tower KLCC. A big why kenapa kita kena melancong dekat bangunan Sultan Abdul Samad? Yang pertama, bangunan Sultan Abdul Samad merupakan mercu tanda bagi Bandaraya Kuala Lumpur.
Yang kedua, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah di negara Malaysia. Yang terakhir merupakan salah satu warisan dunia yang harus dikunjungi oleh pelancong kerana nilai-nilai dan peninggalan sejarah yang ada. Itu saja yang saya dapat ceritakan tentang bangunan Sultan Abdul Samad. Sekian daripada saya, terima kasih.